Maka ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 10 perkara, dan semua perkara ini disebutkan satu persatu oleh Rasulullah SAW, seperti mana yang kita ini beritahukan. Turutan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis ini tidak mengikut turutan kronologi petanda-petanda akhir zaman, tetapi dia adalah turutan di dalam hadis semata-mata. Kalau tidak, subhanallah, tidaklah dikemudiankan turun Nabi Isa alaihi salam berbanding Dajjal. Kerana apa? Nabi Isa dengan Dajjal itu adalah satu zaman. Maksud satu zaman, dia berlaku sekali. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 perkara dalam petanda besar berlaku dalam satu zaman. Setiap satunya bertemu dengan yang lain. Apakah dia? Yang pertama, Al-Mahdi Al-Muntadhar di akhir zaman. Yang kedua, Dajjal. Yang ketiga, Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat, Ya'juj dan juga Ma'juj. 4 perkara ini dia berada dalam satu zaman. Semuanya bertemu di antara satu sama yang lain. Adapun Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi Al-Muntadhar berjumpa dengan Nabi Isa alaihi salam dan mendirikan solat dalam satu jamaah di dalam jamaah solat. Adapun Dajjal berperang dalam peperangan yang dikatakan Malhamatul Kubra bersama dengan orang-orang Islam yang dipimpin oleh Al-Mahdi Al-Muntadhar. Yang membunuh Dajjal pada waktu itu adalah Nabi Isa bin Maryam. Adapun Ya'juj dan juga Ma'juj keluar setelah daripada matinya Dajjal dan juga matinya Ya'juj dan Ma'juj, hasil daripada permohonan doa Nabi Isa alaihi salam supaya Allah Subhanahu wa taala hapuskan mereka semua, lalu mereka dimatikan dengan suatu perkara yang tidak diketahui. Banyak daripada pendapat para ulama, tetapi yang pastinya ia masih belum diketahui. Ada yang mengatakan Allah Ta'ala hantarkan seperti mana serangga daripada langit yang memakan jasad-jasad yang dinamakan Ya'juj dan Ma'juj ini sampai mereka itu reput. Ada yang mengatakan dihantarkan suatu udara yang menyebabkan Ya'juj dan Ma'juj ini, mereka ini mati serta-merta, dan macam-macam. Ad-Dukhan itu adalah asap yang berkepul-kepul keluar daripada bumi, bukan disebabkan gunung berapi dan bukan disebabkan apa. Dia keluar adalah tanda peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala dan berlaku 3 kali berturut-turut. Berlaku kali pertama dekat sebelah timur, berlaku kali kedua dekat sebelah barat, dan keluar buat kali yang terakhir dekat rukun Kaabah. Tahu tak kita Kaabah itu sebenarnya dia punya rupanya adalah segi 4 sama sisi, segi 4 tepat. Kaabah ini sebenarnya dia itu berbentuk agak panjang sedikit. Tetapi apabila telah berlaku suatu banjir besar di dalam zaman Bani Quraisy, pada waktu itu Kaabah itu dimasuki oleh air dan dinding Kaabah itu retak. Dinding Kaabah itu retak. Lalu mereka itu mengambil inisiatif untuk membina semula Kaabah yang baru. Kaabah yang asal diturunkan batu-batuannya, dirobohkan. Lalu dibinakan dengan Kaabah yang baru. Kaabah yang baru itulah rupa macam yang kita lihat di zaman sekarang. Kaabah yang zaman sekarang segi 4 sama, kan? Kaabah dulu segi 4 tepat, segi 4 sama sisi. Maksudnya 2 daripada dindingnya panjang sikit. Dia agak panjang sikit berbanding yang sekarang kita tengok segi 4 tepat. Subhanallah. Dan Kaabah yang sekarang telah pun ditinggikan lantainya
Kalau siapa-siapa yang pernah pergi umrah, rasanya semuanya pernah pergi umrah, rasa kat sini alhamdulillah. Yang belum pernah pergi, subhanallah, Kaabah tu kalau kita berdiri dekat dia punya pintu ataupun dekat multazam, kita ini berdiri dekat pintu Kaabah ataupun multazam, kita akan dapati bawah pintu Kaabah tu atas kepala kita. Atas kepala kita. Oleh kerana ustaz pergi sana, ustaz kan pendek, kan? Ustaz kan rendah. Subhanallah. Bila berdiri dekat depan tu, ustaz berdiri jongkit kaki sikit, tangan ke atas, baru sampai dekat bawah pintu Kaabah tu. Maksudnya tinggi, bukannya rendah. Menyebabkan apabila banjir, air banjir tak masuk dalam Kaabah. Jadi itulah dia punya sebabnya lantai Kaabah tu ditinggikan. Ditinggikan sampai, dan dikatakan lantai Kaabah tu sudah pun kali ketiga ditinggikan sampailah ke tahap yang sekarang. Pernah berlaku banjir besar di zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditinggikan lantai Kaabah. Tapi tak berapa tinggi sangat, mungkin tinggi tahap pinggang atau tinggi tahap bahu kita, masuk juga air apabila banjir besar. Kemudiannya dibina kembali oleh orang-orang Arab Quraisy di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditinggikan lagi lantai Kaabah tersebut. Maka pada waktu itu subhanallah, Kaabah itu berbentuk segi empat sama macam kita lihat di zaman sekarang, dan tanda pada Kaabah yang sebenar itu dibiarkan pada Hijr Ismail. Hijr Ismail yang melengkung itu adalah Kaabah juga. Sebenarnya Kaabah yang asal saiznya sampai ke situ. Sebab itulah kalau kita ini bertawaf, masuk dekat Hijr Ismail tak sah tawaf. Pasal Hijr Ismail itu adalah Kaabah juga. Tapi bila ditinggikan, bila Hijr Ismail itu subhanallah, bila Kaabah ditinggikan, tak cukup batu-batuan untuk bina sekali dekat tempat Hijr Ismail, maka kekallah Kaabah seperti mana sedemikian sehinggalah ke zaman sekarang. Dan Kaabah itu tidak lagi dirobohkan, tidak lagi dibina semula, itu atas dasar daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Kaabah tidak lagi dirobohkan. Maksud yang dikatakan Kaabah dirobohkan tu, roboh untuk bina semula. Dan waktu itu Kaabah itu dirobohkan, waktu itu Kaabah belum lagi kiblat untuk mana-mana agama. Islam pun masih belum ada waktu tu. Rasulullah masih lagi 25 tahun. 25 tahun itu Rasulullah belum lagi diutuskan sebagai seorang Rasul. Memberikan makna agama Islam masih belum ada. Memberi makna Kaabah tu belum lagi kiblat kita.